Wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan menyentuh tajuk berkaitan dengan rangsangan dan gerak balas, iaitu berkaitan dengan hidung, lidah dan kulit. Pada kelas yang lepas kita telah menyentuh tajuk mata dan telinga. Okey, seterusnya kita akan pergi ke organ diri yang berkaitan dengan hidung, lidah dan kulit. Okey. Untuk organ hidung, okey, yang pertama, organ deria bau yang mempunyai lebih kurang 10 juta sel deria bau. Okay, sel ini berfungsi sebagai reseptor bau dan terletak di bahagian atas rongga hidung. Ini dia. Okay, bahagian rongga hidung. Okey, seterusnya sel deria bau atau dikenali juga sebagai sel olfactory adalah amat halus dan diselaputi lapisan mukus. Bau merupakan bahan kimia yang dalam udara melarut dalam lapisan mukus dan merangsang sel-sel deria bau itu seterusnya menghasilkan impuls saraf. Kemudian impuls saraf itu akan dihantar ke otak untuk ditafsir. Okey, ini adalah berkaitan dengan deria bau. Okey, seterusnya lidah. Okey, untuk permukaan lidah, kita ada kepakaan lidah yang berbeza iaitu antaranya pahit, masam, masin, manis dan umami. Umami ni kita tak merasa apa-apa. Okey, pada permukaan lidah terdapat bintil kecil yang dikenali sebagai papila. Permukaan papila dilapisi beratus tunas rasa. Reseptor rasa mengesan 5 jenis rasa iaitu masin, manis, masam, pahit dan umami. Bahan kimia dalam makanan melarut dalam air liur dan meresap dalam tunas rasa dan merangsang reseptor rasa lalu menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf dihantar ke otak untuk ditafsir. Okey, ini ialah permukaan lidah yang mana kamu akan melihat kepekaan lidah. Jenis rasa manis adalah bahagian di hadapan. Kemudian diikuti dengan masin, seterusnya masam dan pahit di belakang. Okey, umami adalah di tengah. Okey, di sini kamu akan melihat partikel kimia larut dalam air liur permukaan lidah. Okey, ini ialah kita panggil tadi tunas rasa ataupun papila. Unjuran rasa menerima rangsangan dan menghantar kepada reseptor rasa. Ini reseptor rasa. Reseptor rasa menghasilkan impuls. Kemudian impuls dihantar ke otak untuk ditafsir sebagai rasa tersebut. Adakah rasa tersebut manis, masin? Otak akan tafsirnya. Okey. Okey, kombinasi antara derai rasa dan derai bau membolehkan kita menikmati kelazatan makanan dengan lebih mudah dan lengkap. Okey, seterusnya kita masuk organ berikutnya iaitu kulit. Okey, kulit manusia terdiri daripada beberapa lapisan, epidermis, dermis dan lapisan lemak. Okey, lapisan paling atas iaitu epidermis merupakan lapisan luar nipis dan melindungi permukaan luar badan. Itu ialah epidermis. Seterusnya lapisan tengah yang dalam, dermis merupakan lapisan dalam yang mengandungi salur darah, kelenjar peluh dan reseptor. Okey, reseptor kita ada 5 jenis iaitu reseptor sakit, reseptor sejuk, reseptor panas, reseptor sentuhan dan reseptor tekanan. Okey, apabila reseptor pada kulit dirangsang, impuls saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsir. Kemudian menghasilkan gerak balas yang sesuai. Contoh apabila permukaan kulit kamu terkena air panas, itu adalah rangsangan, okey? Dan reseptor yang akan bertindak ialah reseptor panas, kemudian akan menghasilkan impuls, seterusnya dihantar ke otak dan otak tafsir bahawa itu tangan kamu, kulit kamu telah terkena air panas dan seterusnya menghasilkan gerak balas. Gerak balas contohnya kamu menarik tangan kamu daripada terkena air panas tersebut. Okey, ini ialah permukaan kulit yang mana kamu nampak lapisan paling atas nipis, kita panggil epidermis. Seterusnya lapisan tengah, dermis, lapisan yang paling dalam yang mana ada 5 reseptor berada di sini. Okey, kalau kamu tengok reseptor-reseptor yang ada di sini antaranya reseptor habai atau kita panggil reseptor panas, reseptor sentuhan. Selalunya reseptor sentuhan ni berada di atas,
Reseptor sakit juga berada di atas, reseptor sejuk, dan kamu akan perhatikan bahawa reseptor tekanan berada sedikit di bawah. Okey, dan lapisan paling bawah ialah lapisan lemak. Di sini ialah saraf. Ini adalah permukaan bulu roma kamu. Okey, so sekarang kita tengok kepekaan kulit bergantung kepada bilangan reseptor. Ada permukaan kulit tertentu yang bilangan reseptor dia banyak. Ada permukaan kulit tertentu bilangan reseptor dia sedikit. Okey, kita juga bergantung kepekaan kulit juga bergantung kepada ketebalan epidermis. Okey, sini dia. Ketebalan epidermis. Ada permukaan kulit tertentu. Contoh kalau kamu tengok lengan ataupun belakang siku ataupun punggung kamu, ketebalan epidermisnya tebal. Okey. Allah cipta ni untuk melindungi kamu lah. Okey, kamu tengok belakang tapak tangan, lengan, belakang badan, kamu akan rasa permukaan tu tebal. Okey, kurang peka terhadap sentuhan. Kenapa? Okey, ini soalan famous ya. Kerana bilangan reseptor sentuhan kurang. Okey, ini cikgu cakap tadi bilangan reseptor. Kerana bilangan reseptor sentuhannya kurang dan epidermisnya tebal. Ini permukaan mana? Belakang tapak tangan, siku, lengan, permukaan epidermisnya tebal. Okey, kalau kamu tengok di hujung jari, lidah, hidung, bibir, okey. Kat sini kawasan-kawasan ni sangat peka terhadap sentuhan, sangat sensitif. Kenapa? Kerana bilangan reseptor sentuhannya banyak dan epidermisnya nipis. Okey? Okey, ini antara soalan yang famous. Selalu dalam PT3 dia tanya soalan ni. Okey, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Assalamualaikum.